Selamat petang, salam sejahtera. Keputusan terkini dari Dewan Rakyat dalam undian memilih Speaker Dewan Rakyat membabitkan kerajaan dengan pembangkang agak mengejutkan semua orang apabila hanya 147 undi yang berjaya diperoleh oleh Blok Anwar Ibrahim. Manakala di Blok Pembangkang Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin mendapat 74 undi. Maknanya, undi daripada pembangkang cukup kota, tetapi yang menghairankan satu orang daripada blok kerajaan, yaitu Kerajaan Perpaduan, tiba-tiba tidak hadir, tiba-tiba tidak sempat untuk mengundi. Jadi petang ini saya nak beritahu kepada kamu semua kenapa satu orang ini tidak dapat mengundi dan adakah beliau akan dipecat sesuai dengan MOU yang telah ditandatangani sebelum ini. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe. Baiklah, rupa-rupanya timbalan menteri yang tidak hadir dalam undi percaya pula, dalam undi melantik Speaker Dewan Rakyat, yaitu timbalan menteri Hanifah, dilaporkan sebenarnya bukan kerana sengaja. Beliau tidak sengaja tidak hadir, bahkan beliau sebenarnya tidak sehat atau kurang sehat dan tidak sempat mengundi. Ahli Parlimen Muka dari gabungan Parti Sarawak GPS, Hanifah Hajar Taib, tidak sempat mengundi ketika proses pemilihan Speaker Dewan Rakyat kerana kurang sehat, kata pemimpin utama gabungan itu, Fadilah Yusof. Fadilah yang juga timbalan Perdana Menteri ketika memberitahu FMT berkata, Hanifah mengaku tidak sehat. Beliau sudah berada di Parlimen namun tidak sempat mengundi calon speaker, katanya. Pagi tadi Johari Abdul dipilih sebagai speaker baharu selepas mendapat 147 undi menerusi undian bersurat berbanding calon dinamakan pembangkang Razi Sheikh Ahmad yang memperoleh 74 undi, menjadikan keseluruhan ahli parlimen mengundi sebanyak 221. Hanifah adalah timbalan Menteri Ekonomi selain merupakan anak perempuan kepada yang di-Pertua Negeri Sarawak, Abdul Taib Mahmud. Saudara-saudara, kita sedang menunggu keputusan kepada undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah beliau akan dicantas atau beliau akan tumbang hari ini? Sebelum kita teruskan tentang usul undi percaya itu, saya juga ingin membacakan kepada anda timbalan speaker yang telah dipilih pada petang ini. Timbalan speaker dengan sahnya diumumkan Ramli dan Ellis sebagai speaker. Ahli Parlimen Cameron Highland Ramli Matnur dan Ahli Parlimen Lanang dari DAP Ellis Lau dilantik sebagai timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat pada penggal pertama sidang Parlimen ke-15. Speaker Johari Abdul ketika mengumumkan keputusan itu memberitahu Ramli dan Barisan Nasional daripada Barisan Nasional menerima 148 undi, manakala Ellis mendapat 146 undi. Calon daripada Perikatan Nasional yang juga ahli Parlimen Masjid Tanah, Mas Ermiati Samsudin pula menerima 74 undi. Ramli orang asli pertama menjadi ahli parlimen dan Ellis dicalonkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sementara Mas Ermiati dicadangkan oleh ahli parlimen Kota Bahru Taqiyuddin Hassan. Dalam proses pengundian berlangsung hampir 30 minit itu, semua 222 ahli parlimen diberi satu kertas undi dan ditulis dua nama calon yang dipilih dan ditandatangani sebelum kiraan undi dibuat. Mana-mana ahli parlimen yang mengundi lebih dua nama, undi akan dikira rosak, kata speaker. Terdahulu, Johari yang juga bekas ahli parlimen Sungai Petani dipilih sebagai speaker selepas mendapat undian tertinggi ahli parlimen. Beliau mendapat 147 undi, sementara calon dari Perikatan Nasional PN, bekas Menteri Dalam Negeri Sheikh Razi Sheikh Ahmad hanya mendapat 74 undi. Yang menjadi persoalan saya ialah mengapa Ellis hanya mendapat 146 undi sahaja?
Siapa yang tidak mengundi Elis? Ada 2 orang yang menjadi tanda tanya yang tidak mengundi. Siapakah orang itu? Jom kita siasat selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komenan, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Belum sampai ujian terbesar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Belum sampai undi percaya terhadap Anwar Ibrahim di Parlimen hari ini. Beberapa jam sebelum undi tersebut, satu insiden, satu adegan yang kita tak nak berlaku, kita tak nak lihat berlaku di depan Parlimen, tiba-tiba pula berlaku. Apa insiden itu? Apa adegan yang berlaku itu? Ikuti terus ulasan ini dan pencerahan ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa kamu tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini dan mendengar ulasan-ulasan politik, isu-isu semasa daripada saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, tepat pada pukul 11.05 pagi sebentar tadi, Parlimen Malaysia digemparkan dengan insiden adegan yang kita tak nak lihat berlaku di Parlimen Malaysia. Belum sempat pun Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah, diundi sebagai ahli Perdana Menteri ataupun keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Belum sempat pun Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat 2/3 undi kepada beliau. Hari ini kita digemparkan dengan satu kejadian, yaitu penyokong-penyokong bosku Najib berhimpun di depan Parlimen menuntut supaya keadilan kepada bosku dibuat. Ayo, masih lagi tak ada rupanya penyokong Najib ni. Mereka masih lagi meneruskan agenda mereka. Sekumpulan ahli NGO tiba di luar pagar Parlimen untuk menuntut keadilan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang dipenjarakan. Apalagi keadilan yang kamu mau ini? Sudah ada keadilan pun, sudah diadili dengan begitu ikut prosedur pun, daripada mahkamah yang rendah sampailah ke Mahkamah Persekutuan. Najib telah melaluinya. Bahkan semua hak-hak Najib pun sudah diberikan. Apalagi yang dituntut keadilan itu. Saudara-saudara sekalian, lebih 100 penyokong berkumpul, namun hanya 10 orang daripada mereka dibenarkan berada berdekatan pintu pagar Parlimen, kata bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam. Para penyokong kelihatan memegang spanduk bertulis "Bebaskan Najib" dan "Keadilan untuk bosku". Lokman Adam ni memang setialah. Kita mau bagi dia satu tabik spring kepada Lokman Adam. Walau bagaimanapun, saya rasa ini perkara yang tak patut terjadi pada hari pertama sidang Parlimen. Apalagi membabitkan undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Harap-harap ini tidak mempengaruhi apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat. Mereka memohon, yaitu kumpulan yang menuntut kononnya mahu keadilan untuk Datuk Seri Najib Tun Razak, yaitu bosku. Mereka memohon untuk menyerahkan memorandum kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institut Azalina Othman Said. Saudara-saudara sekalian, saya berharap supaya kerajaan pada waktu ini tekad dan tetap berpegang pada ketulusan dan keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Jangan sesekali dimasuk campurkan politik dengan undang-undang, politik dengan mahkamah, apalagi dengan hakim-hakim. Saudara-saudara, kita ucapkan tahniah kepada semua ahli-ahli Parlimen kerana telah mengangkat sumpah sebagai ahli Parlimen pada hari ini. Ikuti terus pendedahan dan ulasan dalam channel ini, tekan butang subscribe.